saya hormati sekalian, saya suka memulakan ucapan ini untuk kita sama-sama menyelak keagungan beberapa kisah dalam sejarah. Mungkin ramai yang tidak menyedari, sudah banyak hikayat dan riwayat yang dikisahkan kepada kita tentang kehebatan insan bernama Putri dan kelembutan mereka di dalam mengubah dunia. Kisah pertama, atas wadah perjuangan. Putri Hang Lipo adalah putri yang menyatukan kesantunan budaya Melayu dan keunikan tradisi Cina. Kehebatan wadah perjuangan Putri Hang Lipo menukilkan sejarah kejayaan, menyatukan dua bangsa, mengeratkan dua bahasa. Kisah kedua, atas wasilah keikhlasan, Balkis adalah satu-satunya sang putri yang diundang untuk menjadi saksi kemasyhuran istana kaca Nabi Sulaiman. Kerendahan hati dan pekerti Putri Balkis menjadi asbab seluruh rakyat tunduk dan tawaduk kepada pencipta dan pemilik seluruh semesta. Kisah ketiga, atas hikmah kebijaksanaan, Gusti Putri Raden Ajeng Retno Dumilah adalah putri Gunung Ledang yang bisa menundukkan keangkuhan seorang sultan yang bersemayam di singgasana kebatilan. Sebalik santun beradab, Putri Gunung Ledang menggunakan hikmah kebijaksanaan untuk membuktikan kepada sebuah pemerintahan betapa kuasa wanita bukan pada rupa, sebaliknya kuasa sebenar wanita pada tajamnya akal minda, pada halusnya kuasa fikir yang sukar dibaca dan ditafsir. Sebagai putri, saya percaya kesemua peristiwa ini lebih daripada sekadar satu rakaman sejarah lampau ataupun mitos rakyat. Ini adalah satu bingkisan peristiwa yang akan mengajar kita tentang wadah, wasilah dan hikmah perjuangan seorang wanita muda. Mereka bukan putri pada nama, tetapi putri pada jiwa. Mereka bukan putri pada pangkat, tetapi putri pada semangat. Mereka bukan putri untuk ditatang, mereka adalah putri yang bisa turun ke medan juang. Inilah roh perjuangan dan semangat sebenar seorang putri. Tamsilan daripada kisah ini dan mengambil roh semangat setiap watak-wataknya. Saya dengan rasa rendah diri, berdiri sebagai ketua putri, mengambil setiap bait-bait harapan, semangat, impian, dan daya juang yang tertanam dalam setiap roh perjuangan ahli-ahli putri, untuk kita sama-sama merungkai dan menilai makna di sebalik wadah, wasilah, dan hikmah sebuah perjuangan. Kita sudah melalui sebuah perjalanan yang panjang. Justru, ucapan saya pada hari ini ingin mendekatkan kita untuk menyusur semula wadah perjuangan kita, merasai setiap nafas perjuangan yang menghela wasilah keikhlasan dan bertulang sendikan hikmah kebijaksanaan. Permata-permata bangsa. Tahun ini adalah ulang tahun pergerakan putri yang ke-10. Apa ada pada angka 10? 10 Zulhijjah adalah saksi peristiwa Nabi Anwar Ibrahim mengorbankan anaknya sebagai lambang kepatuhan kepada Yang Maha Esa. 10 Muharram, hari Ashura yang menyaksikan Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya menghulurkan segala yang mereka ada demi menjamin kelangsungan dan survival kehidupan. Dan surah ke-10 dalam Al-Quran adalah surah Yunus yang menceritakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang menuntut pengorbanan dan ketakwaan hamba pada Khaliknya. Angka 10 ini membawa signifikan tentang pengorbanan dan segala sifat yang terkandung di dalamnya. Angka 10 ini hadir sebagai petanda dan aksara keramat betapa setiap yang dikerjakan atas roh perjuangan perlu bertunjangkan pengorbanan. Dan uniknya,
Pada tahun ini adalah tahun ke-10 pengorbanan Pergerakan Puteri sebagai sayap UMNO yang berjuang meladeni ketuanan Melayu. Syukurlah, rahmat dan reda Allah tidak pernah putus mengiringi perjuangan kita. Diturunkan pada kita ujian untuk kita belajar dan sedar betapa besarnya harga dan nikmat sebuah perjuangan. Sedar ataupun tidak, sepanjang 10 tahun ini juga telah lahir pejuang, telah lahir Wirawati, telah lahir Sri Kandi, dan telah lahir perevolusi dalam Pergerakan Puteri. Malah dalam mana-mana kepimpinan pun, yang kita tidak boleh tolak, akan lahir juga yang hianat, yang dengki, yang iri hati, yang tamak haluba, namun pada dengan suara matang, dan kita akan pasti bangun dan berkata, inilah resam, adat dan lumrah berjuang, kerana apabila kita mendaki kejayaan, jalannya pasti berliku, ranjau pasti akan kita ketemu. Kesemuanya hanya sekadar menyediakan kita kepada satu jawapan, kita kini di puncak perjuangan. Namun apa yang kita miliki pada hari ini tidak menjadikan kita buta, bisu dan pekak dan terus memperhalusi garisan panjang perjuangan bangsa. Kerana setiap dari kita harus punya semangat Melayu tulen, semangat yang pantang menyerah sebelum kalah, semangat membujur lalu melintang patah, berpantang maut sebelum ajal. Atas semangat inilah, maka sudah sampai masanya untuk kita memperkukuhkan wadah, wasilah dan hikmah perjuangan kita. Saya ingin mengambil seketika masa saudari-saudari sekalian untuk kita memahami terlebih dahulu 3 perkataan keramat, yakni wadah, wasilah dan hikmah yang akan menjadi azimat perjuangan kita. Wadah, secara bahasanya membina maksud asas, tempat, platform, saluran dan medan yang paling berkesan untuk menggapai sesuatu sasaran. Justru pada hari ini, sebenarnya kita sudah punya wadah. Malah belum ada dalam sejarah mana-mana bangsa wadah ini bertahan merentas zaman ke zaman. UMNO dan Pergerakan Puteri adalah wadah kita, saluran kita, asas tempat kita, dan di sinilah medan kita berjuang, berperang dan menyediakan kehidupan kepada generasi masa hadapan. Inilah satu-satunya wadah keramat orang Melayu, dan wadah perjuangan ini yang akan kita pertahankan walaupun terpaksa dipertaruhkan sehingga bercerai nyawa dari badan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Wasilah secara hurufiahnya adalah kedudukan perantara dan sesuatu yang menyambung serta mendekatkan sesuatu dengan yang lain atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekati. Di dalam Al-Quran sendiri, perkataan wasilah ini disebut sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 dan surah Al-Isra ayat 57 yang menganjurkan pengertian tentang seruan untuk umat manusia mencari wasilah dan kedudukan serta jalan yang mampu mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Esa. Pemahaman yang lebih tajam, wasilah dalam konteks kehidupan adalah suatu kedudukan, perantara serta jalan yang seharusnya kita redai untuk mencapai reda ilahi, serta sebagai usaha yang istiqamah dalam meneruskan kelangsungan agama, bangsa dan negara. Wasilah dalam konteks perjuangan kita seharusnya lebih terarah kepada kedudukan dan jalan yang tepat agar kita benar-benar berjuang dari jiwa, raga yang wajar dan hati yang tidak berbelah bagi. Kita mencari wasilah keikhlasan kerana yang menjadi perantara di antara apa yang kita perjuangkan
dengan sesuatu yang dicari dalam perjuangan hanya satu perkataan, yaitu keikhlasan. Keikhlasan tidak pernah membanding bezakan pangkat dan jawatan. Juga keikhlasan tidak pernah buta dan bebal dalam mengenal emosi dan rasional. Hikmah pula adalah mengetahui dan mencari sesuatu yang terbaik, melaksanakan dengan cara yang terbaik untuk memperolehi hasil yang terbaik. Hikmah adalah keadilan dalam menghakimi dan ianya dipasakkan atas kekuatan, pengetahuan serta ilmu. Secara kulasahnya, perkataan roh hikmah ini mengajak kita untuk mendasari sesuatu kebenaran melalui ketajaman akal fikir, kekuatan rasional, keluasan sudut pandang, ketinggian ilmu, serta keberanian mengambil tindakan. Maka dalam konteks perjuangan pergerakan putri, hikmah ini tersimpul mati dalam satu erti, yaitu kebijaksanaan. Inilah hikmah yang akan mendasari perjuangan kita sampai bila-bila. Bertitik tolak dari pemahaman wadah, wasilah dan hikmah inilah, maka setiap dari kita perlu untuk bermuhasabah semula, mengingati dan menginsafi setiap denai perjuangan selama 10 tahun yang telah kita lalui. Perubahan zaman telah menjadikan putri semakin matang, terbuka dan optimis untuk kehadapan bersuara dan memberi pandangan. Bangsa yang bertamadun lazimnya percaya bahawa syarat asas membina sebuah ketamadunan ialah apabila tidak ada seorang pun dari rakyat yang dinafikan haknya untuk berjuang dan haknya untuk bersuara. Atas kepercayaan itulah, maka usaha ke arah penubuhan pergerakan putri bermula bagi menyediakan satu jawapan kepada 1001 persoalan, di manakah wadah perjuangan wanita muda. Syukurlah, hari ini 10 tahun putri berdiri, kerana pemimpin terdahulu tidak pernah berputus asa, berjuang menyediakan wadah untuk kita. Pada tahun awal penubuhan putri, kita dikecam, kita dipandang rendah dan kita dicabar oleh banyak pihak. Tetapi semangat serta kemahuan kita untuk bangun berjuang telah memberikan satu isyarat bahawa wanita muda juga punya hak dan tidak mahu hak mereka dipinggirkan. Tiada yang lebih berharga selain dari penghargaan terima kasih buat Datuk Azalina Othman Said, Ketua Pergerakan Putri yang pertama, yang telah lantang menentang semua suara-suara sumbang dan tegar berdiri menyediakan kita wadah perjuangan ini. Juga penghargaan terima kasih buat Datuk Noraini Ahmad, Ketua Pergerakan Putri UMNO yang kedua. Dengan semangat dan kerja kuat beliaulah akhirnya telah merintis pergerakan putri dalam memahami erti perjuangan melalui wasilah keikhlasan. Dan hari ini, tugas dan tanggung jawab ini terpikul di pundak kita. Kita punya wadah dan sudah bertemu wasilah. Dan kini, kita perlu belajar berjuang dengan asas hikmah kebijaksanaan. Sidang perwakilan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Ibnu Khaldun dalam karya agungnya Muqaddimah pernah menegaskan, kebijaksanaan itu adalah asas untuk membangunkan kesejahteraan rakyat. Justru itu, bijaksana dalam berjuang menuntut kita untuk mengenal siapa diri kita yang sebenar. Cara kita mendidik dan membesar juga menjadi petanda kematangan kita mendepani zaman.
Contohnya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, karangan Abdullah Nasih Ulwan, jelas menerangkan betapa kanak-kanak berusia 7 tahun perlu diajar bersolat dan kalau enggan, mereka perlu dinasihati. Dan pastinya ada sebab. Apabila 10 tahun, baru Islam mewajibkan merotan anak yang enggan bersolat. Apakah signifikannya dengan 10 tahun? Maka Tuhan mengajar kita bahawa pada usia ini kita sudah boleh menentukan hala tuju hidup dan berhak menerima hukuman serta bertanggungjawab atas segala tindakan kita. Andai kita ingin mengibaratkan perjuangan ini seperti kisah hidup seorang Muslim, maka pergerakan Puteri UMNO sudah cukup dewasa dan benar-benar merdeka dalam memahami tanggungjawab serta hala tujunya. Kita sudah mumayyiz, yang sudah bijak menentukan baik dan buruk dan tidak lagi mengharap sepenuhnya pada kakak dan abang kita pada sayap-sayap yang lain dan kepimpinan tertinggi parti. Kita sudah bijak bertindak dalam membuat keputusan demi menjaga kesarwajagatan bangsa Melayu. Kita sudah selayaknya berjuang dan bertindak untuk mengangkat martabat dan darjat bangsa kerana ia bukan hanya tanggungjawab parti, tetapi ia juga tanggungjawab kita semua ahli-ahli puteri. Mari kita fahami semula asas perjuangan pergerakan puteri. Tujuan asal penubuhan puteri adalah sebagai salah satu sayap utama parti, menjadi perintis kepada perubahan terhadap 2 perkara, iaitu teknologi maklumat dan generasi muda. Kedua-dua elemen ini kita bangunkan sebaik mungkin sebagai asas dalam matlamat perjuangan kita. Dan hari ini pergerakan puteri jelas di hadapan dalam menyediakan keperluan teknologi maklumat dalam arus media baru sehingga kita telah dikenali sebagai pemegang kunci azimat maklumat maya. Pengenalan Cyber Troopers adalah lambang betapa kita di hadapan dalam usaha merakyatkan penggunaan teknologi dan semua maklumat ini diurus takbir dengan berhikmah. Puteri juga sentiasa terbuka dalam memahami serta mendekati secara berhikmah keperluan serta kehendak generasi muda. Khulasahnya, media baru dan generasi muda memang sudah sinonim dan pergerakan puteri sebagai wadah untuk kedua-dua bergerak atas wasilah dan berhikmah. Perubahan akan lebih terkesan andai ia dimula dari dalam dan persoalan bagaimana cara mengubah harus kita fahami secara berhikmah. Kita harus berubah dan bersedia untuk diubah. Dengan ini transformasi yang lebih dinamik akan terus menggerakkan perjuangan. Dengan ini, sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, saya mencadangkan gagasan transformasi puteri ataupun GTP yang digerakkan melalui 5 asas utama. Pertama, transformasi akhlak. Puteri akan ke hadapan dalam menyediakan contoh akhlak terpuji yang harus diteladani. Gagasan yang kedua adalah peradaban. Semua usaha dan pendekatan kita akan lebih terarah kepada pembinaan sebuah peradaban bangsa yang berjaya. Yang ketiga adalah transformasi perenggu minda ataupun mindset. Sudah tiba masanya lah kita membuka kotak fikir kita untuk melihat perjuangan dalam pelbagai sudut pandang dan perspektif. Lebih terbuka dalam menerima kritikan dan lebih berani menegakkan kebenaran. Yang keempat adalah tindakan. Tindakan kita juga harus lebih agresif, lebih proaktif dan lebih mengutamakan kepentingan parti dan kepentingan individu daripada kepentingan individu. Dan kelima adalah transformasi pemikiran. Inilah transformasi yang paling utama. Dan setiap daripada kita harus percaya
Semuanya harus bermula dengan asas pemikiran yang bukan sahaja sehat, tapi terarah. Gagasan transformasi putri ataupun GTP inilah sebenarnya menjadikan kita lebih berhikmah dalam berdepan dengan cabaran perjuangan. Akhlak, peradaban, perenggu minda, tindakan dan pemikiran. Sebenarnya inilah transformasi asas yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, dan kesemua transformasi ini harus kita dahulukan sebelum transformasi lain kita laksanakan. Masa kita kini adalah untuk setia bersama yang amat berhormat Datuk Seri Presiden untuk merealisasikan transformasi beliau, dan ini jugalah masanya kita untuk bersama-sama Datuk Seri Presiden agar beliau tidak bersendirian melakukan perubahan ini. Ini janji kita dalam pergerakan putri. Barisan putri-putri pejuang bangsa. Masyarakat Jepun percaya bahawa ubat paling mujarab untuk seseorang pesakit adalah pesakit itu sendiri. Kerana itulah, sejak di awal usia, kanak-kanak Jepun ini diajar memakai kasut yang nipis, supaya mereka dapat menahan bahang dan rasa sejuk lantai tempat berpijak, sekalipun suhu badan panas mereka dihambat di pintu sekolah. Kerana disitulah bermulanya sifat survival dalam jiwa kental setiap rakyatnya. Mereka percaya ubat yang terbaik adalah kekuatan minda. Bukan itu saja. Jati diri dan juga antibody adalah ubat terbaik untuk mereka terus berdiri secara mandiri. Malah pakar psikologi sebenarnya begitu percaya bahawa separuh daripada pesakit di hospital sebenarnya tidak sakit. Sebaliknya tewas kepada mentaliti sendiri. Mengambil semangat itulah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kita harus kuat untuk terus mandiri, berhadapan dengan kesakitan dan juga keperitan perjuangan. Benar, resmi berjuang itu sakit, pedih, perit, dan ada kalanya mengecewakan. Namun ini bukan alasan untuk kita bacul dan lari daripada perjuangan. Betul tidak adik-adik? Putri harus mempunyai ketahanan untuk berdepan perit, sakit, perjuangan. Betul tak adik-adik? Betul. Semua ini adalah bekal dan kekuatan kita untuk menahodai arus perubahan selari dengan hasrat yang amat berhormat Datuk Seri Presiden yang mahukan kita menakhodai zaman. Maafkan saya. Zaman sudah berubah. Justru pemikiran kita juga harus berubah. Hanya melalui transformasi pemikiran yang sehat, kita mampu mengubati penyakit yang melarat. Syukurlah, hari ini kita sudah meninggalkan budaya canggung dalam politik. Tiada lagi budaya separuh masak orang Melayu. Dan kalau kita ada pisau, kita tak tikam belakang orang. Betul tak adik-adik? Betul. Dan kalau kita ada gunting, kita tak potong rambut orang. Betul tak adik-adik? Betul. Kita berani berkata benar demi menegakkan hak dan manfaat perjuangan. Tiada lagi adu domba. Tiada lagi pura-pura di depan bikin kerja tetapi di belakang bikin cerita. Di depan ketua dialah serendah-rendah ahli. Di depan ahli dialah setinggi-tinggi ketua. Tiada lagi budaya selak menyalak adik-adik, betul tak? Semua dia yang tahu, semua dia yang betul. Tiada lagi watak bawang merah dalam putri adik-adik. Jiwanya dengki, hatinya iri dan raganya berdendam benci. Betul tak adik-adik? Betul. Tiada lagi watak Kasim Pantalan dalam pergerakan
Pantalon. 3 Abdul. Bila diminta urus kerja, semuanya 25%. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian. Kalau masih ada yang mahu dikipas dan mengipas, yang dengki dan iri hati, yang dendam tak bertepi, yang cemburu membuta tuli, sama-sama kita bilang pada mereka, UMNO bukan parti mereka. Kokong. Perjuangan UMNO bersih adik-adik. Betul. Yang tercemar hanya politik murahan mereka. Ya. Nyah kau dari sini. Tiada lagi gunting dalam lipatan. Tiada lagi musuh dalam selimut. Tiada lagi lidah bercabang 2. Dan tiada lagi kepalanya ular, ekornya belut. Kerana kita bukan Pakatan Rakyat. 1 bahtera, 3 nahoda. Betul tak adik-adik? Sidang perwakilan putri, sidang hadirin yang saya kasihi sekalian. Kadang-kadang akibat kita terlalu memikirkan parasit-parasit parti, kita lupa sebenarnya ribuan ahli yang lain yang jauh lebih ikhlas dalam berjuang. Sepanjang saya menjadi ketua putri, telah banyak cerita yang saya dengar dan saya temui sendiri. Kegigihan pejuang-pejuang putri yang tidak punya apa-apa jawatan kadang-kadangnya, apapun pangkat dalam parti, tetapi berjuang seikhlas hati. Tahukah adik-adik, di dalam dan di luar sana, ahli-ahli ada di antara ahli-ahli kita yang sanggup berbuat apa sahaja untuk putri. Yang sanggup berbuat apa-apa sahaja untuk UMNO. Pernah saya saksikan sendiri seorang ahli putri yang mengandung 9 bulan. Malamnya masih lagi pergi mesyuarat. Paginya beliau telah melahirkan seorang zuriat. Dan pernah juga saya saksikan seorang adik putri yang sanggup ke hulu ke hilir sampai 4 hingga 5 trip mengambil ahli-ahlinya untuk hadir mesyuarat. Dan selepas itu terpaksa menghantar semula ahli-ahli tersebut ke rumah mereka sehingga selamat bersama keluarga mereka. Dan kerana terlalu penat, ahli kita ini termasuklah adik-adik, kerana terlalu penat, adik kita ini telah menemui kemalangan. Inilah adik-adik antara contoh pejuang-pejuang pergerakan putri. Kalau saya ingin ceritakan, sudah tentu kita akan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang boleh dikongsi di dewan ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga yakin dan percaya di luar dewan ini, saya pasti ada ahli-ahli kita yang tidak dapat berpeluang menjadi perwakilan, tetapi masih datang ke PWTC. Makan tak menentu, tidur tak bertempat, tinggalkan keluarga semata-mata, sayangkan perjuangan parti. Berikan tepukan gemuruh. Sebenarnya
Benarnya wira-wira inilah, apabila kita tewas adik-adik, merekalah yang akan sedih dan menangis. Dan apabila kita dihina dan dicaci, merekalah yang akan ke hadapan untuk bersuara bagi pihak kita. Sekali lagi izinkan saya untuk meminta adik-adik berikan tepukan gemuruh kepada mereka-mereka ini. Siapa sahaja mereka boleh ada di dalam dewan ini dan boleh juga berada di luar dewan ini. Sesungguhnya merekalah wirawati yang tidak pernah didendang. Wirawati yang sebenar dalam berjuang. Jiwa mereka besar, semangat mereka besar, keberanian mereka juga besar. Kadang-kadang ada yang besar, ada yang juga yang kecil badannya. Walaupun mereka sebenarnya tidak memegang apa-apa jawatan besar. Pada saya, mereka umpama sebutir mutiara yang lebih berharga daripada pasir sepantai, adik-adik. Biarlah mereka tidak cantik di mata penduduk bumi, tapi nama mereka akan kekal menjadi bualan penduduk di langit. Merekalah semangat dan kekuatan kita untuk terus berjuang. Janji saya, selagi saya berdiri di dalam Putri, selagi itu doa saya, semangat saya akan mengiringi setiap jerih perjuangan mereka. Biar mereka bukan jutawan dunia, tapi merekalah jutawan akhirat. Jasa mereka hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Sidang perwakilan yang saya kasihi, umum maklumi Jepun adalah sebuah bangsa yang hebat. Dari debu runtuhan Nagasaki dan Hiroshima, mereka membangun sebagai bangsa yang benar-benar merdeka. Dari runtuhan Kobe dan bencana radioaktif Fukushima, mereka berdiri membina semula peradaban dan keyakinan. Pemikiran mereka merdeka, adik-adik. Tindakan serta keberanian mereka menjadi perintis kepada semua perubahan. Kita mungkin lazim mendengar semangat kamikaze yang sudah sebati dan sejiwa dengan darah perjuangan mereka. Namun ramai yang mungkin tidak mengetahui bahawa bangsa Jepun sebenarnya ada satu lagi prinsip yang besar yang diterapkan dalam setiap denyut nadi bangsanya. Nak tahu tak adik-adik apa? Semangat itu adalah gambaru namanya. Gambaru membawa makna berjuang bermati-matian sehingga titik darah penghabisan atau bertahan sampai kemanapun juga. Apapun yang ditegakkan dari pangkal menjadi tanggung jawab untuk diperjuangkan sehinggalah ke hujungnya. Persoalan yang hadir adalah sebuah kewajaran dalam hidup dan semuanya hanya bisa dihadapi dengan semangat gambaru. Kerana perjuangan bukan soal menghitung menang atau kalah. Perjuangan adalah soal prinsip yang perlu ditegakkan dengan segala kudrat dan kekuatan yang ada. InsyaAllah, rahmat dan berkat Tuhan acap kali rapat dengan mereka yang ikhlas dalam berjuang. Adik-adik yang dikasihi, maka benarlah kata-kata pujangga Arab, manjada wajada. Sesiapa yang berusaha, maka dia akan berjaya. Dan manzara hasada, siapa yang menanam, maka dialah yang mendapat hasilnya. Justru itu sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Menggenggam aspirasi dan semangat inilah setiap dari kita perlu memahami asas dan wadah perjuangan pergerakan Puteri UMNO. Di mana kita bermula dan ke mana harus kita teroka. Maka jada, yakni berusaha bersungguh-sungguh, menyeru untuk kita dengan hati dan seluruh kudrat, memahami prinsip perjuangan, wadah yang digunakan, matlamat yang ingin dicapai, serta manfaat yang mampu ditebarkan. Cuma satu pesan saya. Ingat, bukan resmi berjuang sekiranya semuanya mudah dan tersedia.
Bukan berjuang namanya jika yang lalu adalah seperti apa yang kita mahu. Benar. Berjuang adalah mencari kebenaran. Benar. Berjuang ialah soal menundukkan ego lawan. Tetapi adalah lebih benar. Sebenarnya berjuang adalah untuk mempertahankan hak, prinsip, dan kebenaran. Jangan sesekali kita lupa berjuang. Kerana berjuang tidak semestinya kita sentiasa menang. Berjuang bukan bererti kita perlu berada di atas. Berjuang juga bukan bererti bekerja hanya untuk menerima ganjaran. Kerana itu, hari ini, ramai yang menang, sorak, tapi kampung tergadai. Berjuang kita akan tetap berjuang. Menentang kebatilan, menegak kebenaran. Kita akan tunduk menghormati dan angguk membenarkan tiap sesuatu yang pasti. Tapi kita tak akan sesekali kaku dan lemah mengiyakan semua perkara dengan pasrah dan berserah. Sudah-sudahlah adik-adik, kita menjadi seperti Mahsuri. Bila difitnah dia mengalah dan duduk mengharap simpati menyebelah. Cukup-cukuplah kita bersimpati dengan watak si bawang putih. Apabila difitnah, dicaci, dihina, dianya hanya tunduk dan mengiyakan maruahnya dipijak-pijak. Hari ini, semangat putri harus mengalir sepekat darah Tun Fatimah. Yang bangun berjuang kerana prinsip. Tajam lidah bersuara kerana kebenaran dan keberanian menongkah arus. Kerana percaya, kalau bukan dia yang mempertahankan Melaka, habis itu siapa? Maka benarlah sebenarnya adik-adik, seperti yang dikabarkan sejarah, betapa Portugis sebenarnya lebih takutkan Tun Fatimah dari suaminya Sultan Mahmud Shah. Iktibar daripada kisah yang saya sebutkan tadi, saya ingin mengambil mengambil semangat adik-adik pada hari ini untuk bangun berjuang dan menegakkan kebenaran. Kalau yang dijuangkan itu adik-adik adalah kebenaran, maka yang tertegak juga adalah kebenaran. Kalau yang diperjuangkan adalah kebatilan adik-adik, maka akhirnya yang menimpa akan menjadi kebatilan. Permata pati yang saya hormati sekalian, sebagai sebuah sayap pergerakan politik, putri hari ini sudah semakin matang dalam menilai dan menghadam setiap isu yang berlaku saban hari. Kita punya asas rasional yang kukuh untuk melihat sesuatu isu serta berpasak pada prinsip dan pendirian kita sendiri. Kalau benar, kita katakan benar dan kita sokong. Kalau batil, kita tidak pernah gentar untuk katakan batil dan kita tentang habis-habisan. Dalam kehidupan manusia, banyak perkara yang boleh kita pilih adik-adik. Tetapi hanya satu yang kita tidak boleh pilih, yaitu asal-usul kita. Sejarah kita. Hari ini semua orang bercakap tentang sejarah. Signalnya setiap dari kita sayangkan perjalanan sejarah kita. Sejarah adalah tentang hak milik, kepunyaan yang membesar menjadi lambang dan pusaka satu bangsa. Tetapi sejarah boleh sahaja menjadi alat politik bagi mereka yang meletakkan kepentingan pribadi mengatasi dari harga diri dan nilai yang dilalui oleh sejarah itu sendiri. Soalnya, rakyat bukan lagi buta sejarah. Mereka tersepit di antara memahami pengajaran dari kulitnya dan menerokai kebenaran yang tersembunyi dalam intinya. Kita takut untuk bercerita tentang kebenaran, walhal sejarah adalah sejarah. Dalam perjalanan sejarah mana-mana bangsa di dunia, fakta sejarah pasti bergaul antara indah untuk dikenang dan yang perit untuk ditatang. Laluan sejarah juga boleh sahaja bercerita tentang kesilapan kita lalui sebelumnya dan kita harus matang serta terbuka
untuk berhadapan dengannya dan dipetik setiap bait pengajaran daripadanya. Jangan sesekali kita paranoid dan takut pada bayang-bayang sendiri. Natijahnya, maka akan hadir pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menangguk di air keruh, melukut di tepian gantang, mengambil kesempatan atas situasi seperti ini untuk menggasak cara berfikir masyarakat agar pendirian mereka terhadap persepsi sejarah boleh dibeli dan dijual sesuka hati. Jika dahulu adik-adik, pembangkang memecah belahkan perpaduan kita melalui sentimen perkauman, melalui sentimen bahasa, melalui sentimen kota Bumi Putra, hingga kepada sentimen agama sekalipun. Tetapi pada hari ini, kerana niat kotor politik mereka, kita dipecah belahkan menggunakan sentimen sejarah. Ironinya adik-adik, jika soal agama kota Bumi Putra, isu kaum adalah isu tentang perjuangan tunggal sesuatu kaum. Tetapi sentimen sejarah hari ini cuba digaris pisahkan di antara ideologi pembangkang dan juga kerajaan. Mereka sanggup jual cerita, bina persepsi membabi buta, menggasak emosi rakyat dengan kaedah retorik dan logik tanpa asas untuk royalty politik murahan mereka. Akhirnya, sedikit demi sedikit, mereka sebenarnya mengajar rakyat membenci sejarah dan sedikit demi sedikit kebencian terhadap kerajaan mula berakar. Justru itu pergerakan Puteri UMNO bertegas bahawa perlu adanya satu gerakan yang komprehensif untuk menyelak semula pendekatan dalam mata pelajaran sejarah yang sudah diguna pakai sejak sekian lama. Bukan bermakna apa yang kita buat selama ini salah, tetapi kita seharusnya matang untuk menerima bahawa sesuatu yang betul tidak bermakna ia relevan pada setiap zaman dan generasi. Sudah tiba masanya pendekatan dan daya sampai subjek sejarah mampu untuk mengubah persepsi pelajar untuk tidak melihat sejarah sebagai satu subjek, apatah lagi menggasaki mereka melalui helaian kertas peperiksaan. Selain daripada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih terbuka, merangsang pelajar untuk berekspresi rasa tentang perjalanan sejarah bangsa mereka, di samping membuka ruang pelajar untuk berdebat sesama mereka tentang pandangan terhadap sejarah dengan dipimpin oleh kematangan guru dalam mengendalikan isu. Sejarah sebenarnya hanya benar-benar akan rosak apabila disebut tentang subjek sejarah, pelajar hanya berfikir tentang nama tokoh, tarikh, tempat, peristiwa, punca dan kesan. Kita tutup pintu mereka untuk berekspresi, bereksplorasi, bertanya dan tampil dengan pandangan serta pendapat mereka sendiri. Akhirnya, kegagalan untuk mengekspresi nilai inilah yang menyebabkan kita jumut dengan kebenaran. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, fakta adalah hakikat, manakala interpretasi terhadap fakta membentuk persepsi. Tetapi cara interpretasi itu yang menjadikan sudut pandang sejarah menjadi hitam ataupun putih. Soalnya, yang benar-benar ingin kita fahami adalah pengajaran yang dibawa bersama sejarah. Percayalah, dalam dunia yang semakin terbuka sekarang, ditambah dengan lonjakan cara fikir rakyat yang semakin matang, kita akan tewas jika kita sering takut dengan kesilapan silam. Apa yang harus kita lakukan ialah memberi interpretasi baru tentang kesilapan silam untuk kita menjadi lebih berani dan bermaruah mendepati perjuangan. Inilah yang dikatakan belajar daripada sejarah. Kerana sejarah bukan hanya sekadar mengangkat kemegahan dan kekuatan semata-mata. Sebaliknya, sejarah juga adalah apabila kita matang mencedok pengajaran dan kesilapan masa lampau.
Justru putri dengan lantang menentang sekeras-kerasnya tindakan Mat Sabu. Ingat lagi karakter Mat Sabu yang telah memberi interpretasi separuh masak fakta sejarah dalam isu Bukit Kepong. Mereka ini boleh saja meletakkan anggapan keganasan komunis sebagai lambang perjuangan kononnya. Tetapi kita harus yakin dan percaya adik-adik, sampai bila-bila pun pengganas tidak akan pernah menjadi pejuang. Perompak harta rakyat, perogol anak darah tidak akan pernah menjadi pembela bangsa, adik-adik. Dan keganasan bukan cara bangsa bermaruah untuk bertempur di medan perang. Pejuang yang sayangkan tanah air tidak akan memporak-perandakan tanah airnya sendiri, betul tak adik-adik? Mengugut, membunuh hanya kerana kehendak mereka tidak dilunasi. Kerana itu bila ditanya antara perjuangan perikatan yang telah menyatukan rakyat dan juga keganasan komunis, yang mana lebih baik? Seikhlasnya, kalau adik-adik tak jawab, saya ingin menyatakan di sini, rakyat kita menyimpan jawapannya. Mereka tahu adik-adik, siapa yang sebenarnya pejuang bangsa. Natijahnya, daripada apa yang berlaku, tindakan tidak bertanggungjawab Mat Sabu ini telah meracuni segelintir generasi muda untuk mula mempertikaikan kebenaran sejarah. Oleh daripada itulah, sebagai mukadimah dalam mensinergikan semula mata pelajaran sejarah, agar ianya mampu menarik minat pelajar di sekolah, Pergerakan Puteri berbesar hati untuk mencadang pendekatan yang lebih muda dan terbuka. Fakta adalah hakikat dan buku teks hadir melalui olahan dan interpretasi terhadap fakta yang membina sesuatu sudut persepsi bagi memimpin pelajar memahami susur galur sejarah melalui jalan yang seragam. Malangnya adik-adik, hari ini persepsi itu sudah menjadi seakan sebuah fakta bagi pelajar. Di sinilah momentum mereka terhadap penerokaan sejarah terbantut akibat sudut pandang mereka yang diperkotak-kotakkan. Dengan itu, untuk tujuan itu Puteri mencadangkan. Yang pertama, buku teks sejarah dimurnikan cara dan daya penyampaiannya. Hakikatnya kebenaran adalah hak perlu yang dipaparkan untuk rakyat. Jika kita masih mahu berkompromi dengan hakikat ini, kita hanya mampu melihat dan melatah apabila anasir luar hadir membawa kebenaran bersama persepsi yang membabi buta. Kedua, menggalakkan budaya pencambahan fikiran di bilik darjah melalui aktiviti perdebatan mengenai isu-isu sejarah yang dipelajari. Ini sebenarnya memberi ruang kepada pelajar untuk hadir bersama sudut pandang yang berbeza supaya mereka lebih dekat dengan sejarah mereka sendiri. Tidak salah jika akhirnya ada yang ingin menyatakan jebat itu benar dan tuah telah melakukan kesilapan, selagi mana proses berfikir dipimpin oleh guru dengan berhikmah. Yang Muhammad Datuk Seri kebetulan pula banyak contoh dari negeri Melaka pada hari ini. Ya. Hidup Melaka. Ketiga, silibus dan orientasi peperiksaan perlu dirombak secara holistik. Tiada lagi soalan yang menggasak penghafalan pelajar pada persepsi sejarah yang dibina dalam buku teks mereka. Contohnya, di sebalik soalan seperti apakah faktor-faktor kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, dan ia boleh diperbaharui dengan soalan yang lebih terbuka. Pada pandangan anda, seandainya Melaka tidak dijajah Portugis, bagaimana keadaan kita hari ini? Maka pelajar akan mula berekspresi dengan memetik setiap jalan
dan cerita sejarah mereka untuk membentuk pandangan mereka sendiri. Selagi mana ianya jawapan yang rasional, maka tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Kerana akhirnya kita mahu mereka faham sejarah adalah sebenarnya perjalanan masa lalu mereka. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, anak muda laksana tiang sebuah negara. Jika betul cara ia dipasak, maka tapaknya kuat, dasarnya erat, dan mercunya adalah buah-buah rahmat. Jika salah cara tiang itu dipasak, maka tapaknya pincang, dasarnya berliang, dan mercunya pasti kecundang dan terbuang. Maka benar kata bijak pandai, kalau mahu untung sehari, tanamlah jagung. Kalau mahu untung setahun, tanamlah padi. Dan kalau mahu untung beratus tahun, maka didiklah generasi muda. Sejarah telah menyaksikan, negara bisa terbina kerana keampuhan tangan anak-anak mudanya. Dan negara juga bisa binasa kerana kealpaan mereka. Walaupun hari ini kita adalah puteri, saya suka meminjam kisah seorang putra bernama Putra Muhammad Al-Fatih, putra Raja Murad II, yang keberanian dan kebijaksanaannya telah acap kali diulang sebut dalam lipatan sejarah. Baginda Rasulullah pernah bersabda bahawa pada suatu ketika akan lahir seorang pemimpin muda terbaik dunia yang akan memimpin bersama gerombolan tentera terbaik dunia. Sehingga kan Abu Ayyub Al-Ansari di penghujung hayatnya telah berpesan agar jasadnya dimakamkan di antara dua bukit pintu masuk Selat Bosphorus. Semata-mata kerana beliau ingin melihat sebahagian daripada mereka yang berpeluang untuk mendengar derapan tapak kaki kuda yang membawa pemimpin terbaik yang memimpin bala tentera terbaik. Pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih telah berjaya menawan Konstantinopel selepas 19 usaha dan 19 kerajaan besar yang lain yang telah menemui kegagalan. Hikmah perjuangan seorang anak muda yang hanya berusia 21 tahun ini meruntuhkan keangkuhan dan kezaliman Empire Byzantine. Tahukah anda, nama putra ini hanyalah Sultan Muhammad, manakala Al-Fatih adalah gelaran yang diberi dan membawa makna pembuka. Menyeru semangat inilah, maka kita mahu generasi muda hari ini menjadi pembuka kepada peradaban, berteraskan hikmah kebijaksanaan. Bukan lagi soal umur, soal jawatan, soal pangkat, tetapi ia soal tanggungjawab yang terpikul di setiap generasi muda. Soal bagaimana harus kita bangun dan berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Justru, pergerakan puteri harus menjadi tulang belakang utama dalam menggerakkan perubahan cara fikir dan bertindak generasi muda. Berfikir, bertindak, serta beraksi selari dengan aspirasi yang dimahukan oleh generasi muda. Permata-permata parti yang saya hormati sekalian. Generasi muda dahulu dan generasi muda hari ini sebenarnya berbeza. Generasi muda hari ini menitik beratkan tentang cara kita memandang mereka, mendekati mereka, mendampingi mereka, dan yang paling penting menjadi sebahagian daripada mereka. Mungkin untuk satu ketika tindakan mereka sukar untuk kita fahami, tetapi itulah generasi muda. Mereka kaya dengan pandangan dan persepsi serta sifat eksplorasi yang tinggi. Saya suka mengambil ibarat pada suatu situasi pemerhatian politik.
generasi pasca awal kemerdekaan memang mempunyai semangat juang parti yang cukup tebal. Malah ada di kalangan nenek moyang kita yang tidak mahu turun mengundi kalau yang bertanding itu bukan daripada parti kapal layar. Malah sifat menerima mereka terhadap semua usaha parti juga lebih bersantun dan lebih terbuka. Umpamanya, jika ke kedai mamak dan mereka ini telah memesan teh panas, tetapi yang dihantarkan itu kopi panas, mereka tetap tersenyum dan minum yang ada di depan mata. Generasi pertengahan pula, yang banyak didorong oleh sikap memberontak pembangkang, lain pula lagaknya. Kalau yang diterima itu tidak sama seperti apa yang dipesan, apa yang dilakukan oleh generasi ini? Dimaki hamunnya mama itu. Kadang-kadang terbalik meja-meja dibuatnya kerana kemarahan. Tetapi generasi alaf baru hari ini sebenarnya sangat berbeza kerana mereka beraksi mengikut situasi. Jika yang dipesan itu teh panas dan yang dihidang itu kopi panas, mereka tidak meminumnya. Mereka juga tidak akan memaki, tetapi dengan senyap dan perlahan, mereka berpindah ke kedai mamak sebelah. Dan disitulah yang kita alami semasa tsunami pilihan raya yang lepas. Kegagalan kita untuk memahami mereka boleh saja membawa makna kita sebenarnya meninggalkan mereka. Daripada situasi ini, tidak bermakna mereka tidak ada pendirian, tidak berprinsip. Cuma kita harus lebih matang untuk duduk bersama mereka, memahami situasi yang berlaku. Kita seringkali percaya umur lazimnya membezakan kematangan, sama ada secara holistik ataupun secara berfikir manusia. Tetapi kematangan di alaf baru diukur dari sudut siapa yang dapat mengejar perubahan zaman. Boleh saja orang yang semakin berusia, yang kurang menguasai capaian media baru, tidak seiring dengan cara berfikir dan kematangan generasi yang jauh lebih muda, yang gairah meneroka maklumat dari segenap penjuru. Maka mereka mula percaya yang mereka juga boleh mempunyai pandangan dan prinsip mereka sendiri. Maka disitulah mereka ini perlu diraikan dan dihormati. Saya sejujurnya percaya permulaan dalam usaha mendampingi mereka adalah untuk meraihkan idea dan pandangan mereka melalui santun yang betul. Sudah sampai satu tahap mereka mahu pandangan mereka bukan hanya setakat didengar, tetapi diambil pertimbangan untuk tindakan. Mereka juga mahu berjasa dan berada dalam barisan pejuang kita. Dari mula strategi perang itu dirangka, sehinggalah ke barisan depan di medan tempur. Mereka mahu bersama-sama kita. Kata-kata bahawa pandangan mereka mentah, tidak boleh dipakai, ikut emosi, tidak berfikir panjang, radikal, hanyut dalam teknologi, dan tidak berasas hanya menjadikan golongan ini, golongan generasi muda, dan kita berlayar dalam kapal yang berbeza. Menyedari akan keperluan inilah, Pergerakan Puteri sentiasa di hadapan, bersama program-program yang dekat dan mesra dengan generasi muda. Penubuhan Biro NGO dan profesional muda adalah bukti betapa kita serius menjalinkan hubungan dan juga kerjasama dengan golongan generasi Y. Biro Penggerak Belia dan Biro Usahawan dan Pemantapan Ekonomi juga selari dengan usaha Puteri untuk menjadi tulang belakang dan penggerak kepada aktiviti keusahawanan generasi muda. Kita lancarkan skuad Vogue untuk menarik generasi muda menjadi sukarelawan dan turun padang memberi khidmat kepada rakyat. Kita juga ada program ziarah kasih, sinar kasih, jelajah sinar Ramadan, konvoi kebajikan menyusur akar, projek
Putri Prihatin, dan banyak lagi program-program utama putri yang digerakkan oleh generasi muda. Kita mahu generasi muda memahami dan mengerti. Orang-orang politik sebenarnya tidak pernah kesampingkan mereka. Tidak pernah sebenarnya membuang mereka. Dan tidak pernah pinggirkan hak dan usaha mereka. Kita mahu mereka sedalamnya memahami. Perjuangan kita adalah perjuangan mereka. Sakit kita juga adalah sakit mereka. Kejayaan kita adalah kejayaan mereka. Kerana generasi muda adalah sebahagian daripada perjuangan kita. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Pandangan generasi muda terhadap politik juga semakin matang. Mereka bukan lagi generasi yang angguk-angguk geleng-geleng. Budaya witch trial tidak lagi wujud. Sebelum angguk mereka berfikir, dan sebelum geleng mereka juga akan berfikir. Kita tidak mahu mereka penat dengan politik sebelum sampai masanya. Siapapun mereka, sama ada penyokong kita ataupun penentang kita, mereka sebenarnya aset politik negara. Jangan fikir apabila mereka diam, mereka tidak tahu apa-apa. Jangan fikir apabila mereka memberi pandangan tidak sama dengan kita, mereka mahu menentang kita. Jangan fikir apabila mereka punya prinsip sendiri, mereka tidak menyokong kita. Orang muda sebenarnya kurang selesa. Dengan idea semua sudah tersedia untuk mereka. Semuanya sudah diperjuangkan untuk mereka. Dan mereka terhudang budi dengan generasi sebelumnya. Sudah sampai masanya. Kita semarakkan suara mereka. Kita raikan idea mereka. Kita bangunkan roh dan jiwa pejuang mereka. Buat pemimpin parti, pimpinlah mereka dengan kasih dan sayang. Dekatilah mereka dengan suara keprihatinan dan kepekaan. Belalah mereka dengan jiwa yang ikhlas dan jujur. Seperti yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, kerana kita mahu mereka matang dengan berjuang. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, ketamadunan sebuah bangsa adalah bersendikan kepada ruang fikir dan gerak politiknya. Dengan memisahkan politik dan generasi muda, sama juga seperti kita memisahkan busur dan juga anak panahnya. Akibatnya, anak muda semakin jauh dengan politik dan minat mereka terhadapnya pun semakin mati. Mengupayakan hak dan suara mereka tidak bermakna kita mengiyakan mereka turun ke jalan, berdemonstrasi macam orang hilang fikiran. Kita mahu generasi muda kita bukan seperti itu. Cuma ada petualang yang memainkan peranan, membutakan mata mereka, memekakkan telinga mereka dengan menjadikan mereka tukang sorak dan perusuh jalanan. Kerana itulah kita mahu sebenarnya menghak upayakan suara serta idea mereka melalui garis panduan yang matang dan juga bertamadun. Umum mengetahui, kelompok terbesar yang berpengaruh dalam kalangan generasi muda pastinya golongan mahasiswa. Kita mungkin boleh mengawal kebebasan mereka bertindak. Kita mungkin boleh mengawal kebebasan mereka untuk bersuara. Tetapi kita tidak boleh menyekat kebebasan mereka untuk berfikir. Dan disitulah lazimnya prinsip dan kubu pendirian mereka terbina. Mendoktrinasikan pemikiran generasi muda samalah seperti kita meracun akar sebenarnya. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebab itulah Putri mahukan sebuah transformasi minda untuk lebih terbuka, terutama apabila kita menangani isu mahasiswa ini. Persepsi terhadap mereka perlu diubah dan perlu berubah. Setegasnya, saya mahu katakan, auku bukan senjata kita. Auku juga bukan perisai kita. Dan auku bukan peluru kita. Perlu kita ingat,
Kebebasan wujud secara relatif dan tidak bersifat mutlak. Sebab itu mahasiswa pada hakikatnya adalah kelompok yang bebas bersuara dan bertindak di universiti. Keputusan yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lalu untuk meminda Seksyen 15 AUKU sepatutnya disambut dengan tangan yang terbuka. Selepas ini mahasiswa berhak menjadi ahli mana-mana parti politik seperti yang dijamin di bawah perlembagaan. Kesediaan kita meminda Seksyen 15 AUKU merupakan lambang kepercayaan kita kepada kuasa anak muda. Sebenarnya, adik-adik yang saya hormati sekalian, jangan sesekali kita khawatir dan masih berpegang kepada dogma bahawa universiti adalah sarang pembangkang. Sedangkan secara hakikatnya, begitu ramai mahasiswa yang sebenarnya secara diam menjadi aset kita. Cuma peluang tidak dibuka, ruang jarang disedia, dan kerana kurangnya rasa percaya kita, permata-permata negara ini tidak digilap dan kemilaunya dibiar malap. Percayalah, mereka cuma perlu didekati dan difahami. Jika kita cuba memahami mereka, mereka juga akan cuba memahami kesucian perjuangan kita. Waktu itu gerombolan baru anak muda yang akan memimpin dan menyokong perjuangan parti akan menjalar dan memenuhi segenap ruang bumi Malaysia ini. Kerja-kerja membangunkan negara akan menjadi terlalu mudah dan pantas. Cuma soalnya, kita perlu percaya kepada kematangan mereka dan kita sendiri perlu bertindak matang dan berani. Sidang perwakilan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Kita menyokong sepenuhnya semua keputusan Presiden dan sentiasa bersama semua winnable candidate yang akan dipilih bagi mewakili Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-13. Kerana kita sedar ini menjunjung wasilah keikhlasan dan hikmah kebijaksanaan. Amanat Presiden akan terus dijunjung di atas jemala perjuangan-perjuangan puteri. Amanah ini akan kita lunaskan sebagai selagi nyawa dan jasad kita bersatu untuk agama, bangsa dan negara. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, apabila berbicara soal kesediaan dan tanggungjawab pemimpin muda, saya teringat pada satu kisah yang berlaku 2 hari sebelum kewafatan baginda Rasulullah SAW. Pada ketika itu, baginda sedang mempersiapkan bala tentera Islam untuk turun berperang menentang kerajaan Rom. Maka dikumpulkan semua bala tentera dan pahlawan Islam yang hebat. Tapi akhirnya Rasulullah melantik seorang muda yang hanya berusia 18 tahun sebagai panglima angkatan perang yang akan mengetuai ribuan tentera Islam yang lain. Pemuda itu ialah Usamah bin Zaid. Pada usia 18 tahun, Rasulullah telah memberi kepercayaan kepadanya untuk merancang strategi, membuat keputusan sehingga memimpin kebanyakan tentera yang jauh lebih berpengalaman dan berusia, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidillah. Pengamatan dari kisah ini sebenarnya membawa kita kepada satu makna, bahawa Rasulullah SAW juga mempercayai generasi mudanya. Dan sedar sebenarnya, apabila generasi muda ini perlu diberi tanggungjawab dan peranan untuk mereka memberikan sumbangan yang berharga buat agama, bangsa dan juga negara mereka. Tidak timbul sebenarnya soal senioriti serta usia dalam kepimpinan siasah. Kerana percayalah, perbezaan usia tampil bersama perbezaan perspektif dalam melihat dunia dan menghadam perubahan semasa.
Kita sebenarnya memerlukan generasi berbeza untuk memimpin generasi yang berbeza. Kita juga perlukan generasi berbeza dalam sebuah wadah yang sama, kerana matlamat kita adalah meraih sokongan serta kepercayaan semua golongan masyarakat. Benarlah wasiat Umar Al-Khattab yang telah menyatakan, ajarlah anak kamu dengan urusan di zaman mereka, kerana mereka akan hidup di suatu zaman yang bukan lagi zaman kamu. Uniknya pemimpin kita yang amat berhormat Datuk Seri Presiden telah mencontohi teladan yang ditunjukkan oleh para nabi dan para sahabat. Kepercayaan kepada golongan muda untuk menerajui parti tidak perlu dipertikaikan lagi. Kini terserahlah kepada kita untuk membuktikan peluang yang ada tidak dipersia. Ibarat bola sudah dipadang, sepak mula sudah dilakukan. Apa yang ditunggu adalah gol dan kemenangan. Semua anak muda adalah harimau muda. Semua anak muda adalah harimau negara. Sidang hadirin ahli puteri yang saya hormati sekalian. Sesungguhnya kita percaya kepada orang muda. Dan dalam politik pada hari ini, perubahan sebenarnya bukan lagi bersifat pilihan, tetapi kewajipan untuk memastikan puteri terus relevan dan kekal diperlukan. Puteri akan bertindak menjadi wadah politik yang menggerakkan perubahan sendiri. Malah puteri bukan sahaja akan menyokong agenda perubahan parti, bahkan akan menjadi ejen perubahan yang bertindak sebagai perintis dan pemula untuk sebuah pembaharuan dilaksanakan. Puteri akan tampil sebagai satu sayap yang berani meneroka jalan revolusi, istiqamah merangsang inovasi, dan agresif mencipta transformasi. Wahai adik-adik yang saya hormati sekalian, UMNO parti kita. Parti ini telah membela nasib nenek moyang kita. Kalau kita bacul dan pengecut, kita yang sebenarnya membunuh hak anak-anak dan cucu-cucu kita. Selepas ini tidak akan ada lagi nada-nada sumbang yang menuduh puteri, ibarat belum bergigi tapi sudah hendak mengunyah. Suara-suara ini adalah lambang ketidakyakinan manusia-manusia sekeliling akan kemampuan puteri. Kononnya kita masih muda, lemah dan tidak berupaya melakukan transformasi. Kita akan buktikan, kita bukan sahaja sudah bergigi, bahkan kita sudah bertaring tajam untuk membahang lawan, seperti harimau muda membaham sayap Garuda. Pastinya kita sudah mampu untuk mengaum, menyusup rasa ngeri dan gerun pihak lawan, membangkit rasa kagum pada kawan. Atas roh inilah, puteri dengan tegas menentang budaya politik kotor pembangkang, atau siapa saja yang berjuang atas wadah memecah belahkan bangsa dan agama. Kita tak akan jual agama kita untuk kedudukan politik kita. Kita tak akan lacur maruah bangsa kita untuk cita-cita pribadi kita. Betul. Kita tidak akan bunuh darah daging kita untuk lunaskan nafsu serakah, pangkat dan darjat kita. Sampai mati pun kita percaya matlamat tidak akan menghalalkan cara. Kita akan gunakan politik untuk kukuhkan agama.
Dan bukan seperti mereka yang gunakan agama untuk kukuhkan politik. Menggunakan politik untuk mengukuhkan agama adalah nikmat. Dan menggunakan agama untuk mengukuhkan politik adalah sesat. Revolusi mental ini juga mahukan aras fikir politik yang lebih rasional di antara kita. Kita tak akan berjuang dengan cara menghina orang lain, menggelar orang lain, mengutuk orang lain, memalukan orang lain, membuka pekung orang lain. Kerana itu semua politik manusia yang tidak beragama dan tidak bertamadun. Putri perlu sentiasa beringat dengan firman Allah dalam ayat 11 surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain. Kerana mungkin puak lelaki yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu manggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Maka amat buruklah sebutan nama fasik sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Tafsiran dari ayat ini sentiasa jelas dan terang. Membawa maksud Islam sentiasa menentang dan tidak menghalalkan budaya menghina serta mencaci sesama kita. Kita diutus di dunia untuk berbaik sesama umat dan bukan bongkak berlagak hebat. Kita percaya Allah meletakkan darjat atas kepada manusia yang berjuang atas nikmat kebijaksanaan dan wasilah keikhlasan. Sidang perwakilan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Saya sedar hari ini kita belum cukup kuat untuk membina rasa kebersamaan, rasa kekitaan, rasa ukhuwah yang harus menyubur dalam jiwa rakyat terhadap setiap apa yang kita juangkan. Kerana itu, asas kepada revolusi rasa adalah wasilah keikhlasan. Hanya melalui perjuangan yang ikhlas, rakyat akan lebih dekat dengan apa yang kita perjuangkan. Seperti mana dekatnya awan dengan hujan, pasir dengan debu, dan api dengan abu. Maka benarlah apa yang pernah dikatakan oleh sebuah falsafah Inggris. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Selari dengan kehendak perubahan inilah, asasnya adalah kita sedia untuk berubah dan terbuka untuk diubah. Sampai bila kita hendak menyalahkan orang lain yang memberi sinis sedangkan di dalam kita bersarang antagonis? Sampai bila kita hendak menuduh orang lain menyebar fitnah sedangkan dalam kalangan kita memang ada penyebar bara? Sampai bila kita hendak melenting geram sedangkan kita punya kawan yang menikam dalam diam? Putri pasti bertindak mewujudkan budaya politik berpengaruh secara berhemah dan berhikmah. Kerana itu, yang akan menjadi prioriti adalah persoalan jasa dan bakti, bukanlah populariti. Semangat setia kawan akan ditafsir semula dan diterjemah dalam setiap amal tindakan dan takkan berakhir sebagai satu impian tanpa perlaksanaan. Putri akan muncul sebagai sebuah organisasi yang tidak hanya menukar kulitnya untuk kelihatan cantik, membikin teruja dan sedap dipandang mata. Apa yang lebih penting, Putri akan mengubah ramuan intinya agar menjadi lebih sempurna dan merangsang rasa terkesima kerana kehebatan dalamnya. Betul tak adik-adik? Setiap daripada kita adalah khalifah
yang diutuskan Allah ke muka bumi ini untuk menerokai kehidupan dan membina keamanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini secara jelas menyeru kita untuk lebih memahami peranan manusia sebagai khalifah Allah utuskan di muka bumi ini. Justru, setiap daripada ahli putri perlu dengan sejujurnya memahami perjuangan mereka menyeru kepada jalan keamanan dan kemakmuran dalam membela agama dan bangsa, dan ianya sudah mula. Kita mahu setiap daripada ahli putri sedar, bukan hanya apabila menyandang pangkat dan kedudukan, sebaliknya apabila kita telah menyertai putri, maka di tangan kita tergenggam amanah untuk berkhidmat kepada rakyat dan membawa perubahan kepada umat. Setiap ahli putri adalah pemimpin kepada masyarakat, dan pemimpin juga mempunyai wasilah keikhlasan dan memimpin dengan hikmah kebijaksanaan. Berkiblat kepada prinsip inilah, pergerakan putri akan menjadi pentas untuk melahirkan pemimpin-pemimpin wanita muda yang bukan saja berkaliber, energetik, keterampilannya cukup tinggi dan juga berkarisma. Ini adalah matlamat sebenar yang ingin kita gapai untuk mencari kecenderungan melahirkan pengikut yang hanya akan melahirkan pengikut yang mengikuti perjuangan kita. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, pemahaman perjuangan hanya kerana warisan perlu dikikis dan dihapuskan. Kita harus mengubah persepsi bahawa kita berjuang semata-mata kerana perjuangan ini diwariskan oleh nenek moyang. Kerana jika itulah yang menjadi pegangan, kita sebenarnya menanam jauh di lubuk hati kita rasa terbeban dengan perjuangan tanpa keikhlasan. Kita tidak berjuang hanya kerana Datuk On dahulu berjuang. Kita tidak berjuang hanya kerana Tengku Abdul Rahman dahulu berjuang. Kita tidak berjuang hanya kerana Tun Abdul Razak dahulu berjuang. Atau kita tidak berjuang hanya kerana siapa saja sebelum kita pernah berjuang. Kita tidak berjuang semata-mata kerana sejarah tentang siapa yang memulakan perjuangan merdeka. Tetapi kita, adik-adik, berjuang kerana tanggungjawab untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Benar, perjuangan parti ini adalah perjuangan nenek moyang. Benar, perjuangan parti ini adalah perjuangan yang diwariskan. Namun adalah jauh lebih benar, perjuangan ini perlu lahir kerana kesedaran, lahir kerana rasa kasih sayang, dan lahir kerana kecintaan yang sangat dalam. Biar kita berhujankan batu dan bukan emas permata. Biar peluru selaksa mendendam liar ke rusuk jiwa. Bangunlah selagi kita sedar. Bangunlah adik-adik di mana kita berada. Biar siapapun kita, saya putri di Kuantan atau Sandakan, saya putri di Jelutung atau di Lenggong, saya putri di Alusta ataupun Kuala Kangsa, saya putri di Dungun atau Jerlun, saya putri di Arau ataupun Kedingau, di mana pun letaknya sayap-sayap putri ini, di mana pun letaknya saya, anda dan kita semua, ingatlah kita berpijak di bumi yang sama, kita berpijak di bawah langit yang serupa, kita berpayung di bawah pati pusaka yang kita cinta sampai bila-bila. Adik-adik putri yang saya kasihi sekalian, kita tidak akan gerun walau diancam segenap penjuru. Semalam kita pernah sakit di lontar batu. Hari ini kita yang ramai menjadi kuat, menjadi satu. Kerana itulah hari esok kita tidak pernah takut walau berdepan hujan peluru. Putri tidak lut
dengan sebarang ancaman. Putri sudah kebal dengan sebarang serangan. Putri sudah diasap dengan semangat dan diseru dengan azimat. Tuhan bersama kita. Walau siapapun musuh di depan, walau apapun halangan yang datang, kita tak akan bacul dan lari daripada medan perjuangan. Permata pejuang bangsa sekalian, detik ini kaki kita sudah berpijak di atas tanah sempadan, menunggu masa melangkah ke medan perang yang pastinya menggila. Saat ini, degup jantung sedang berdetak kencang, menunggu semboyan dibunyikan. Ingat, panji sudah pun berkibar, sudah sempurna bilangan panah, busur dan juga pedang. Perisai juga sudah di badan. Bersiap siagalah kuda dan semua bala tentera, kerana bila-bila masa sahaja gendang perang akan dipalu. Teriak jihad akan berseru. Tentera berkuda dengan gagah meluncur lalu. Pastikan tanah air ini kekal di tangan para pejuang. Pastikan tanah tumpah darah ini tidak jatuh di tangan petualang. Siapkan gerombolan tentera kita. Bangun adik-adik, cukupkan. Bangun, bangun putri. Busur, anak panah dan kuda, kubu dan panji juga jangan sesekali kita lupa. Pedang kita adalah lidah yang diasah hujah. Tajamkanlah agar setiap fitnah dan tuhmah akan kita patahkan sehabisnya. Busur dan anak panah adalah mata dan telinga kita. Panahan yang merentas medan penuh pancaroba. Pastikan kita melihat saujana dan mendengar detik setiap denyut nadi dan kehendak marhain yang kita sayangi. Menjuarai hati rakyat bererti selangkah memerangi peperangan ini. Baju perisai kita adalah akhlak dan pribadi. Jadilah pahlawan yang menang bersahsia atau sekurang-kurangnya syahid bermaruah. Janganlah gadaikan akhlak kita semata-mata mengejar nikmat dunia. Ingatlah, perteguhkan, kukuhkan kubu kita, iaitu minda kita. Jangan biarkan pemikiran kita dan prinsip kita diceroboh adik-adik. Sekali ditembus fitnah dengan adanya dan sekiranya haluan kita berubah, maka kubu kita akan goyah, seluruh pasukan kita akan rebah. Ingatlah, paling penting, pertahankan panji kita. Panji kita adalah jiwa kita. Jiwa kita adalah satu-satunya UMNO. Tiada dua atau tiga. Jangan sesekali panji dibiar gugur ke bumi. Walau berpisah pedang dari tangan. Kalau bercerai nyawa dari badan. Kita tak rela panji ini dibakar atau dikoyak. Dihina atau dipijak. Panji ini adalah semangat kita. Panji ini adalah nyawa kita. Panji ini adalah maruah kita. Kita akan julang panji ini sampai bila-bila. Peperangan ini adalah peperangan seluruh jenterapati. Peperangan untuk setiap sayap dan setiap ahli. Jadilah seperti Khalid Al-Walid. Kerana sifat iri dan dengkirakan, beliau telah menjadi mangsa dilucutkan jawatan sebagai ketua angkatan perang. Tetapi atas rasa kecintaan kepada perjuangan dan taatnya dia kepada ketua, beliau tidak pernah lari dari medan perjuangan. Ini pesanan untuk winnable candidate. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden semasa menyampaikan amanat telah menyebut pergerakan puteri juga berpotensi menjadi winnable candidate. Tapi adik-adik, pesan saya, janganlah kita bermegah-megah.
Sekiranya kita tidak dilantik menjadi calon, janganlah jadikan alasan untuk sabotaj dan jatuhkan rakan sepasukan. Kerana adik-adik, kekalahan rakan sepasukan adalah kekalahan parti secara keseluruhan. Ingat adik-adik, janji putri, bai'ah putri, kita akan memastikan kemenangan winnable candidate dengan cemerlang semasa pilihan raya umum yang akan datang. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kita perlu melihat kepada peranan kita. Kita adalah jagoh rakyat, pejuang rakyat. Sakit rakyat, sakit kita. Demam rakyat, demam kita. Risau rakyat, juga risau kita. Tidur putri dan rakyat sebantal. Kita berkongsi mimpi indah dan ngeri bersama. Untuk setiap lena malam yang diragut dek titis-titis hujan kerana tiris terap atau kerana lubang-lubang kecil pada papan-papan dinding kayu. Untuk setiap telapak tangan yang semakin kasar atau sendi-sendi badan yang kian longgar kerana rutin sukar mencari secebit rezeki. Semua perit dan jerit rakyat Marhain ini, biar putri yang rasa. Biar putri perjuangkan sehabis daya. Putri hendaklah menjadi tulang belakang kepada transformasi politik yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kerana kita melihat politik adik-adik bukan sahaja sebagai wadah untuk memperkasakan rakyat, tetapi juga untuk pemimpin memperbaiki diri. Putri datang daripada rakyat dan kepada merekalah putri akan menabur bakti. Adik-adik yang saya hormati sekalian, cubalah tanya dan renunglah dalam diri kita. Saat Islam diperlakukan seperti kambing hitam, kuda tunggangan dan pertaruhan politik murahan, akhirnya yang dihina, yang dicerca, yang ditertawakan itu apa? Agama kita. Ketika hak bangsa kita, ketuanan kita dijual dan dijadikan modal politik celaka mereka. Akhirnya yang dipijak, yang disepak, yang diterajangkan itu siapa? Bangsa kita. Saat Sultan dihina penderhaka, perlembagaan dicabut pasaknya, pengkhianat bermaharaja lela menjajah cerita. Akhirnya dengan perlahan-lahan dibunuh, dikapan dan ditalkinkan itu apa? Negara kita. Maka bangunlah sekali lagi permata-permata pati. Bangunlah sekali lagi permata-permata pejuang pati. Bangkitkah dengan semangat wajah dan penuh setia. Kalau panji perjuangan kita dikoyak dan panji kita dibuang, siapa yang akan kutip, yang akan bangun dan kibarkan panji kita semula? Putri. Orang itu adalah putri. Kalau satu hari nanti UMNO dipijak, UMNO dihina, dan UMNO dikutuk, siapa yang akan bangun mempertahankan UMNO? Putri. Kalau bangsa kita dicabar, yang akan berada di barisan hadapan, yang berani bersuara, yang berani bertindak, dan berani menegakkan kebenaran, dan orang bertanya itu siapa? Putri. Jika ada yang berani menghina hak Melayu, mempertikaikan hak Melayu, mempermainkan Islam, mempersendakan undang-undang, dan mencabul perlembagaan, dan akhirnya yang bangun dan tegar menentang itu siapa? Putri.
Dan seandainya ditakdirkan yang tinggal hanya seorang saja untuk mempertahankan Islam, mempertahankan UMNO dan mempertahankan Malaysia, dan orang bertanya, siapakah orang itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka benarlah apa yang terpantul dalam cermin sejarah dan kisah 3 putri yang telah saya angkat sebagai mukadimah. Putri Hang Lipo sebagai lambang wadah penyatuan bangsa. Putri Balkis, teladan wasilah keikhlasan. Putri Retno Dumilah, petanda kebijaksanaan adalah satu hikmah. Akhirnya ingatlah, semalam adalah perjuangan nenek moyang kita. Hari ini adalah perjuangan kita. Dan esok adalah perjuangan cucu cicit kita. Dengan wadah perjuangan yang kita ada, suburkan wasilah keikhlasan dan terokailah hikmah kebijaksanaan. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui segalanya. Hidup Putri! Hidup Putri! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.